Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Persoalan pertama saya untuk Anda semua ialah, adakah Anda setuju dengan pendapat dan kenyataan Muhyiddin ini yang dipetik daripada Harapan Daily? Muhyiddin kata, sokongan untuk PAS tepu sebelum sertai Perikatan Nasional. Benarkah apa yang dikatakan oleh Muhyiddin ini? Betulkah PAS tak boleh maju lagi? Hanya sana-sana saja, berkembang pun tidak dapat lagi? Benarkah apa yang dikatakan itu? Sokongan untuk PAS tepu sebelum ia menyertai Perikatan Nasional. Itu didakwa oleh pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau yang juga Presiden Bersatu berkata PAS tidak mendapat majoriti besar apabila bertanding secara solo dalam pilihan raya sebelum pilihan raya umum ke-15. Hanya dengan Pakatan Bersama Bersatu, PAS bukan sahaja mentadbir 4 negeri, malah hampir menewaskan Pakatan Harapan di Selangor semasa pilihan raya negeri pada bulan Ogos. Negeri-negeri yang ditadbir PAS ialah Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. PAS Bersatu dan Gerakan melihat ini sebagai kelebihan kerana kita tidak boleh bertanding secara solo. Kita boleh, tetapi hasilnya tidak sebegini, katanya merujuk kepada majoriti besar yang dicapai lapor FMT. Sokongan untuk Perikatan Nasional bukan PAS atau Bersatu. Beliau menambah, sebelum PRU 15, Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang boleh menang dengan majoriti 10 hingga 15,000 undi. Semasa PRU 15 boleh menang atau beliau menang dengan majoriti lebih daripada 40,000 undi, kata Muhyiddin. Sebelum itu, jumlah undi yang diperoleh Hadi dan PAS sudah tepu. Tetapi dengan PN, mereka memperoleh majoriti yang sangat besar, kata Muhyiddin lagi. Semasa PRU 15, PAS memenangi 43 kerusi parlimen, dan ini adalah keputusan terbaik parti tersebut sejak ianya ditubuhkan. Parti atau para pengundi tidak menyokong PAS atau Bersatu. Mereka Perikatan Nasional sebagai satu gabungan, kata Muhyiddin lagi. Muhyiddin yakin PAS akan kekal dalam gabungan ini, meskipun 4 ahli parlimen yang juga anggota parti Muhyiddin Yassin, yaitu Parti Bersatu, kini telah menyokong Anwar Ibrahim. Mereka berempat ialah Suhaili Abdul Rahman Labuan, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Azizi Abu Naim Gomusang dan Sahari Kecik di Jeli. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Muhyiddin akhirnya membuat pengakuan yang jarang-jarang sekali kita dengar. Tak pernah kita dengar, tak pernah dibentangkan, tak pernah dibongkarkan atau didedahkan oleh sesiapa. Tapi kali ini Muhyiddin sendiri yang mengakui dan menyatakan PAS memerlukan Perikatan Nasional untuk cipta pencapaian luar biasa. Hari ini Muhyiddin berkata dan berpendapat PAS tidak akan mampu mencipta kemenangan besar andai parti itu bergerak sendirian seperti sekarang. Menjadi persoalan sekarang, sejauh mana kebenaran apa yang dikatakan oleh Muhyiddin ini? Betulkah PAS tidak mampu mencipta kemenangan besar andai parti itu bergerak sendirian? Ataukah Parti Bersatulah yang akan mati kalau tiada PAS yang akan bersama dengan mereka? Muhyiddin menganggap pencapaian PAS sebagai sudah tepu. Pengerusi Perikatan Nasional itu menjelaskan, hanya bergerak bersama parti lain, mereka mampu membentuk cabaran yang bermakna. Dengan cara itu jugalah, kata bekas Perdana Menteri berkenan, PAS boleh mengumpul undi yang luar biasa. Tapi menjadi persoalan kita ialah sebelum ada Bersatu, sebelum ini Bersatu belum ada dalam Perikatan Nasional dan belum munculnya Perikatan Nasional, PAS dah menang besar. Kan, PAS dah pernah menang besar tanpa ada Bersatu pun waktu itu. Tapi Muhyiddin kata, PAS dah tepu dan menjelaskan bahawa
Dengan cara itu juga lah bekas PAS boleh mengumpul undi yang luar biasa, yaitu bersama dengan Perikatan Nasional. Kata Muhyiddin, PAS dan Bersatu dan Gerakan melihat ini kerjasama dengan gabungan dalam Perikatan Nasional sebagai satu kekuatan. PAS tak boleh bersendirian. Boleh, kata Muhyiddin, boleh. Tetapi kesannya tak sebegini, yaitu menang besar. Contohnya, dalam PRU lepas, majoriti PAS biasa dapat 10.000 hingga 15.000 undi sahaja. Tetapi Presiden PAS, yaitu Hadi Awang, contohnya sampai 40.000 undi. PAS dah sampai tahap tepu, tetapi dengan gabungan Perikatan Nasional, penerimaan rakyat begitu besar sekali hingga catat majoriti luar biasa. Katanya yang dipetik portal FMT hari ini. Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pagoh itu juga yakin PAS tidak akan meninggalkan Perikatan Nasional di sebalik kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahawa dia mempelawa parti berkenan menyertai kerajaan perpaduan. Kata Muhyiddin, setahu saya tak berganjak sebab PAS pun bijaksana kerana tahu tiada parti politik boleh berjuang sendirian, solo dan boleh bentuk kerajaan. Tapi manalah tahu tiba-tiba PAS pula bergabung dengan Pakatan Harapan membentuk Pakatan Rakyat semula. Pernah sudah terjadi. Siapa yang tahu? Kita tak tahu. Maka dengan itulah mereka akan jadi kerajaan dan dapat bantuan keuangan yang secukupnya. Bersatu sendiri tak mampu bentuk kerajaan, kata Muhyiddin, kalau bersendirian. PAS pun tak mampu walaupun menang besar sikit. Malah mereka lebih lama daripada kita, katanya. Jadi Muhyiddin mengaku bahawa bersatu sendiri tak mampu bentuk kerajaan. Jadi perlu ada PAS. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu berpendapat, kerjasama yang cuba dibentuk antara PH dan PAS tidak akan berjaya kerana kedua-dua pihak tidak sehaluan dari segi ideologi dan pegangan agama yang berbeza. Sebelum ini, Anwar berkata dia pernah memberikan tawaran kepada PAS untuk menyertai kerajaan yang dibentuk hasil kerjasama pelbagai parti koran kegagalan mana-mana pihak mendapat majoriti mudah di Dewan Rakyat. Walaupun PAS menolak tawaran itu ketika itu, Anwar berkata dia tidak akan menghalang kerjasama itu cuba diusahakan lagi pada masa hadapan. Pada PRU 15 lalu, PAS memenangi 43 kerusi majoriti parlimen dengan hampir keseluruhannya adalah kerusi majoriti Melayu. Parti itu dengan kerjasama Perikatan Nasional juga menawan Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Perkembangan itu disifatkan sebagai gelombang hijau oleh penganalisis politik tanah air. Kalau PAS bergabung dengan Pakatan Harapan, kita boleh ramal, mungkin sampai kiamat mereka boleh memerintah Malaysia. Apalagi kalau dengan Bersatu Nasional, susah untuk ditumbangkan sudah. Tapi beberapa orang memberikan komen dalam isu ini di Malaysia kini. Anak JB kata, PAS parti penunggang agama dan parti memainkan kaum untuk menakutkan orang Melayu dengan memainkan emosi seperti mana UMNO dahulu. Parti itu, kata beliau, parti ini walaupun dikatakan orang beriman tetapi kuat, kata beliau. Maki hamun dan mempermainkan perkauman walaupun mengetahui fakta yang tidak betul sama sekali. Jika PAS berkuasa di Malaysia akan membawa kemunduran dengan kekurangan pelaburan, pelawat dan pekerjaan. Minda mereka asik bercakap pasal agama dan bangsa dan tiada modal lain, kata anak JB di Malaysia kini. Percy Bronston Jr. kata, mungkin parti katak-katak melompat akan diwujudkan tak lama lagi. Siapa tahu, boleh mengaku jadi kingmaker. Tiada apapun pelik dalam zaman kerajaan sekarang, kata Prince Bronston. AKJ kata, saya berharap PAS tak akan jadi sebahagian daripada kerajaan untuk penggal ini maupun pada masa akan datang. Politik yang bertunjangkan fitnah dan agama sebagai tunggangan adalah politik yang keji dan memudaratkan, kata AKJ. Red Patriot pula menyatakan Bersatu semakin tenggelam.
Presiden pun tak mampu jalankan tugas sebagai ketua pembangkang yang kemudahan diberi bertaraf menteri, kata beliau lagi. Mr. Sakau kata, kemenangan besar PAS pada PRU 15 antaranya kerana cara mereka berkempen telah dimainkan dalam ceramah-ceramah politik mereka dan ramai yang termakan dengan mainan ini. Buktinya ramai yang disaman dan ada yang menjadi kluster mahkamah kerana ada yang disaman fitnah. Dalam PRU 16 nanti, Perdana Menteri ke-10 iaitu Anwar Ibrahim akan dapat menambah kemenangan yang lebih dari yang ada sekarang jika fitnah-fitnah daripada Perikatan Nasional dapat disekat secara besar-besaran, cepat dan pantas di dalam media sosial juga, kata mereka. Seorang lagi penulis komen kata mereka menang kerusi kerana menunggang isu agama dan bangsa. Kawak kata bersatu tak akan tahan lama. Sekarang mereka lebih bergantung kepada PAS. Manakala PAS pula mengambil peluang guna dana bersatu untuk menjalani kempen. Dengan bersatu tidak lagi menarajui kerajaan, PAS akan meninggalkan rakan lemah ini. Apa pendapat anda pula? Sila tinggalkan komen anda. Semua komen ini dipetik daripada Malaysia Kini di ruangan komen untuk isu tajuk PAS perlukan Perikatan Nasional untuk cipta pencapaian luar biasa, kata Muhyiddin. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saya mulakan ulasan malam ini dengan satu tajuk ataupun satu kata-kata yang mungkin akan membuka minda anda. Adakah dengan pendedahan-pendedahan terkini daripada Muhyiddin Yassin sendiri ini akan membawa kepada keretakan Perikatan Nasional? Sebelum ini, beberapa penganalisis politik sudah meramalkan bahawa Perikatan Nasional mungkin tidak akan dapat bertahan sehingga 2027, yaitu pilihan raya PRU ke-16. Mereka meramalkan PAS dan Bersatu tidak mempunyai chemistry yang kuat. Hal ini kerana, kata mereka, kedua-duanya adalah parti yang berasaskan perkara yang sama, yaitu berasaskan Melayu dan Islam. Oleh sebab itu mereka kata sukar untuk mereka dapat bersama kerana mungkin akan ada perebutan kerusi dan sebagainya. Semua telahan ataupun ramalan itu sedikit demi sedikit mula menjadi kebenaran. Ramalan demi ramalan mula timbul, spekulasi demi spekulasi mula timbul. Dan seakan-akan apa yang dikatakan oleh penganalisis politik mengatakan bahawa PN tidak dapat bertahan dan mungkin akan retak dan bubar pada bila-bila masa, kini semakin menjadi kenyataan. Menjadi persoalan juga ialah kalau Perikatan Nasional ini retak dan bubar, siapa yang akan jadi pembangkang? Pada pendapat anda, siapakah yang patut menyertai kerajaan perpaduan? Adakah PAS ataupun Parti Bersatu? Siapa antara dua parti besar dalam Perikatan Nasional ini yang akan menyertai kerajaan perpaduan akhirnya? Adakah Bersatu atau PAS? Itu soalan pertama. Soalan kedua, siapa yang mungkin akan diterima oleh Anwar Ibrahim? Kerana sebelum ini, Anwar dah pun memberikan tawaran untuk bergabung dalam kerajaan perpaduan seturut dengan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong. Namun demikian pada waktu itu Perikatan Nasional telah pun menolak mentah-mentah pelawaan daripada Anwar Ibrahim dan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Jadi agak-agak siapa yang mungkin akan diterima oleh Anwar Ibrahim? Adakah Parti Muhyiddin yaitu Parti Bersatu atau Parti Hadi yaitu Parti PAS? Hari ini kita dikejutkan pula dengan pendedahan daripada Muhyiddin dengan mengatakan bahawa PAS perlukan Perikatan Nasional untuk cipta pencapaian luar biasa, kata Muhyiddin. Adakah ini adalah bibit-bibit tanda bahawa ada keinginan PAS untuk keluar daripada Perikatan Nasional? Persoalan ini mula timbul apabila seakan-akan Muhyiddin cuba memujuk PAS supaya tidak meninggalkan Perikatan Nasional. Tajuk ini saja,
Dengarkan baik-baik dan Anda boleh membacanya dalam sisipan video atau gambar dalam video ini. Kata Muhyiddin, PAS perlukan perikatan nasional untuk cipta pencapaian luar biasa, kata Muhyiddin. Maknanya seakan-akan Muhyiddin dapat menghidu sesuatu yang tak elok sedang mungkin dirancang oleh PAS. Adakah PAS mahu menyertai kerajaan perpaduan dan meninggalkan bersatu? Itu mungkin boleh berlaku. Ingat, dalam politik apa-apa saja boleh berlaku. Itu sebabnya Muhyiddin kata PAS perlukan perikatan nasional untuk cipta pencapaian luar biasa. Persoalan besarnya di sini ialah, benarkah PAS memerlukan perikatan nasional atau bersatu yang memerlukan PAS? Ini persoalan besar yang mula dimainkan oleh para penganalisis politik dan pemerhati politik di tanah air kita. Sebenarnya PAS-kah yang memerlukan perikatan nasional atau bersatulah yang sebenarnya memerlukan PAS? Karena menurut pemerhatian, PAS mempunyai kekuatan yang lebih utuh dan lebih ampuh berbanding dengan Parti Bersatu. Memandangkan PAS mempunyai akar rumpi yang kuat, jentera yang lebih kuat berbanding dengan Parti Bersatu pimpinan Muhyiddin. Apa pendapat Anda semua? Adakah benar PAS akan meninggalkan Parti Bersatu? Tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.